Rakyat Sabah yang menetap di Johor dan berdaftar sebagai pengundi di negeri itu diingatkan supaya turun menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada pilihan raya negeri PRN Johor 12 Mac ini. Pengerusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Mukhtaradin berkata, meskipun berstatus pengundi minoriti, rakyat Sabah yang mengundi di negeri itu boleh menjadi penentu kepada kerajaan baharu negeri berkenaan. Beliau turut meluahkan harapan agar rakyat Sabah di negeri itu memberikan sokongan kepada calon BN dan tidak terpedaya dengan dakyah pembangkang termasuk Parti Warisan yang turut bertanding di 6 kerusi pada PRN berkenaan. Sementara itu, Bung Mukhtar mengingatkan pengundi berasal dari Sabah di Johor supaya bijak membuat pilihan dan tidak dibayangi sentimen kenegerian dalam memberikan sokongan terutama dengan kehadiran Warisan sebagai parti dari Sabah yang turut bertanding pada PRN itu. Jelasnya kenyataan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal bahawa penyertaan parti itu pada PRN Johor sebagai usaha ke arah menubuhkan kerajaan Malaysia adalah tidak munasabah kerana ia bukan pilihan raya umum yang menentukan perubahan untuk kerajaan pusat. Katanya PRN itu untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil seperti dinikmati rakyat ketika pentadbiran BN sebelum dengan keadaan ekonomi yang lebih baik dan wujud peluang pekerjaan berterusan termasuk kepada rakyat Sabah yang bekerja di Johor. Bung Mukhtar yang juga timbalan Ketua Menteri berkata BN memberikan tawaran terbaik demi kestabilan dan masa depan rakyat Johor termasuk rakyat Sabah yang bermastautin bekerja dan mengundi di negeri itu pada PRN kali ini. Sementara itu, kumpulan Yayasan Sabah hari ini melancarkan uniform atau pakaian seragam baharu pasukan penguat kuasanya dalam usaha mengukuhkan imej yayasan berkenaan. Pakaian seragam baharu berwarna biru muda itu dilancarkan pengarah Yayasan Sabah Datuk Gulam Haidar Han Bahadar di Menara Tun Mustapa, Kota Kinabalu. Katanya pembaharuan itu bagi memberi gambaran terbaik kepada pasukan penguat kuasa kumpulan Yayasan Sabah. Salji turun di Gunung Kinabalu, itu perkataan pertama yang keluar daripada pelatih laluan Via Ferrata Hajiri Sulumin, 47 tahun, sebaik melihat ketulan putih seperti salji jatuh dari langit ketika berada di checkpoint Sayat-Sayat Gunung Kinabalu hari ini. Kejadian dipercayai berlaku pada jam 7.18 pagi tadi dan fenomena itu sempat dirakam oleh Hajiri ketika sedang menunggu pendaki turun dari puncak gunung. Menurut Hajiri, dia percaya salji itu turut berada di puncak dan menyebabkan pendaki lain mengambil masa untuk menikmati fenomena berkenaan. Katanya kejadian itu berlaku secara spontan tetapi dalam tempoh masa yang pendek antara 2 hingga 3 minit. Jelasnya lagi, strukturnya memang seperti salji dan bukannya ketulan ais yang biasa mereka lihat ketika di puncak Gunung Kinabalu. Katanya lagi, sejak 11 tahun menjadi pelatih Via Ferrata, itu bukan pertama kali ia berlaku dan dia pernah saksikan fenomena yang sama pada 2018. Sementara itu, penolong pengarah Taman Kinabalu Justinus Guntabit memaklumkan fenomena salji turun di Gunung Kinabalu pernah direkodkan pada 1975 dan 1993. Berita seterusnya, penemuan mayat warga emas di dalam sebuah kenderaan di Kampung Lakang Tuaran selepas hilang sejak Sabtu lalu tidak membabitkan sebarang kejadian jenayah. Siasatan dijalankan polis mendapati mangsa yang berusia 62 tahun terbabit merupakan pesakit demensia ataupun hilang ingatan. Ketua Polis Daerah Tuaran Deputi Superintenden Muhammad Hamizi Halim berkata, polis menerima laporan penemuan mangsa pada jam 7.52 malam tadi. Katanya pemanggil yang juga pemilik kenderaan Proton Persona itu mendakwa menemui mayat seorang lelaki tanpa identiti di dalam keretanya. Hasil siasatan lanjut dan pengecaman yang dibuat isteri mangsa mengesahkan mayat berkenaan adalah individu yang dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Kampung Tambalugu, Tuaran. Mangsa adalah seorang warga emas yang mengidap penyakit demensia dan sering tersilap masuk ke kenderaan lain walaupun bukan kereta milik keluarganya. Hamizi berkata pemeriksaan lanjut juga mendapati tiada sebarang kesan pergelutan atau unsur-unsur jenayah yang ditemui berhampiran mayat mangsa. Katanya setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut sehingga laporan penuh bedah siasat diperolehi. Sementara itu, Hamizi menasihatkan kepada masyarakat supaya sentiasa peka dengan keberadaan ahli keluarga serta keadaan sekeliling bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku.
Seterusnya, jangkitan COVID-19 di Sabah mencatat penurunan 700 kes kepada 2,174 kes hari ini berbanding 2,874 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata 7 daerah mencatat kes 3 angka dengan Kota Kinabalu mengekalkan kes tertinggi sebanyak 555 kes. Bagaimanapun katanya peratusan kes sporadik atau jangkitan bergejala masih tinggi, iaitu 62.74% yang dibimbangi boleh mencetus peningkatan kes baru pada bila-bila masa. Katanya penyusutan jumlah kes harian juga disebabkan jumlah backlogs atau kes tertunggak yang semakin berkurangan dalam statistik harian beberapa daerah seperti di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.